Okey, hari ini kita akan belajar topik sambungan topik bab 7 sukatan serakan data terkumpul. Okey, hari ini saya akan tunjuk kamu yang pertama sekali saya target hari inilah yang saya target waktu saya kata hari ini kita akan buat OGIF. Okey, jadi sebelum kita buat OGIF tu kita kena tahulah apa OGIF ni, cerita pasal apa OGIF ni pula kan. Jadi kalau kamu tengok OGIF ni simple je. OGIF ni dia satu graf yang diwakili oleh dekat paksi Y dia, paksi dacang ni adalah kekerapan longgokan kekerapan longgokan dan kat sini adalah sempadan atas. Itu jadi OGIF kan. Dan biasanya OGIF ni kita tak mula dia daripada kosong sini. Kita tak mula kat sini. Jadi kita akan mula dekat lepas satu selang kelas. Kita mula kat sini. Contoh. Kita tak mula rapat kosong sebab nilai yang kita mulanya biasanya dia bukan kosong. Sebab tu kita tak mula kat sini. Okey. Jadi untuk mengelakkan benda ni berlaku supaya kita tak mula rapat ataupun salah mula, apa kita buat? Kita mesti mulakan dekat data kita kena tambah satu kelas dengan kekerapan kosong. Dia mesti tambah satu kelas dengan kekerapan kosong. Itu cara lebih kurang cara kita nak buat OGIF kan. Okey. Dan OGIF kamu nanti bentuk dia akan jadi bentuk S. Dia macam tu. Naik. Lebih kurang macam tu. Bentuk S contoh kan. Okey. Bentuk S apa guna OGIF kan? OGIF sebenarnya kita akan bahagikan OGIF ni kepada 4 bahagian. Yang mana 4 bahagian ni kita bahagikan yang kita panggil kuartil sebelum ni. Kita dah belajar sebelum ni, form 4 pun dah belajar kuartil. Iaitu lepas kita bagi 4 kuartil ni, kita bagi kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga dan kuartil keempat. Okey, daripada kuartil-kuartil ni, ini bahagi dia kat sini tau. Tapi nilai dia ambil di sini. Jangan silap. Nilai dia ambil kat sini. Okey, yang ni kita panggil dia kuartil pertama. Ini kuartil kedua, kuartil ketiga, kuartil keempat. Kan? Yang mana kegunaan dia kalau soalan minta median adalah sama dengan kuartil kedua. Satu lagi kalau dia minta apa? Julat antara kuartil. Julat antara kuartil dia sama dengan kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Kan? Dan kadang-kadang bila ada kuartil ni semua, kan? Soalan tu boleh ubah daripada OGIF dia suruh kamu plot kotak. Nampak? Daripada OGIF dia suruh plot kotak. Sebab dia ada kuartil-kuartil dia semua. Okey? Itu salah satu contoh lah mukadimah kita hari ni pasal apa kita nak buat ni OGIF. Sebelah tu ada satu soalan. Kita tengok. Jadi kalau kamu tengok soalan lebih kurang, jadual contoh 6. Contoh 6. Tengok situ lagi. Contoh 6. Kalau lag kamu beritahu. Saya pun macam sangkut-sangkut juga saya rasa. Sebab dekat laptop saya ni, saya ada guna 2 laptop. Satu okey, satu sangkut. Dia mungkin internet dia kongsi kot, ada masalah internet sikit. Tapi harap-harap tak ada sangkut terus, tak ada hang hari ni kan. Okey. Jadual berikut mewakili taburan kekerapan bagi markah subjek perniagaan yang diperoleh 40 orang murid dalam peperiksaan percubaan SPM. Jadi kat sini ada satu nombor yang pertama kali kita jumpa iaitu 40. Kan? 40 ni adalah apa? 40 ni adalah jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan, okey. Lepas tu soalan dia dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 markah tu saya buat dulu, paksi ni. Macam ni lebih kurang. Daripada maklumat kita bagi saya akan tulis ni dulu benda ni. Okey. 2 cm kepada 15 markah pada paksi mengufuk. Paksi mengufuk yang ini. Yang ini maksudnya skala kita 2 cm 15 paksi mengufuk.
Dan 2 cm kepada 5 orang murid pasti mencancang. Yang ini 2 cm kepada 5. Ini pedoman kita. Kita akan buat pedoman. Okey. Lukis sebuah histogram longgokan. Yang ini jarang-jarang jumpa dalam exam. Histogram longgokan. Okey. Yang ini soalan dia kena pelik. Dia kebat sikit. Kan? Apa benda histogram longgokan? Okey, ini namanya histogram longgokan. Histogram longgokan. Maksudnya kita buat histogram biasa. Beza dia kat bawah ni biasa kita akan pakai formula seperti kita buat OGIF. Histogram longgokan ni seperti formula kita buat OGIF. Cuma beza dia kita buat histogram. Okey? Itu buat apa benda yang kita buat. Jadi maksudnya kat sini yang penting macam buat OGIF. OGIF maksudnya apa? Cerita apa? Sempadan atas yang penting. Okey? Yang atas ni bila nama dia histogram longgokan, yang kita perlu progresi adalah kekerapan longgokan. Kalau histogram biasa, dia kekerapan. Ke histogram longgokan namanya kena buat sempadan atas dengan kekerapan longgokan. Okay. Jadi data kita yang dia dah bagi kat sini adalah markah. Markah dia dah bagi apa? 25, 39 semua tu. Ingat tak petua kita? Kalau ada suruh buat OGIF ke ataupun longgokan ke apa benda, kan? Kamu kena tambah satu kelas dengan kekerapan kosong. Ini kena ingat petua dia. Kita tambah. Jadi maksudnya dia mula dekat 23, 25, 39. Kita kena mula awal lagi pada dia. Kan? Jadi kalau tak tahu, kamu skip dulu kosong atas, satu tempat kosong jangan buat. Jadi kita mula kat awal. 25, 39, kita salin balik. 40, 54, kemudian 55, 69, kemudian 70, 84, kemudian 85, 99. Itu yang dia bagi. Saya kosongkan. Sebab apa? Kita kena tambah satu kelas. Dengan kekerapan dia, kosong. Yang ini kekerapan dia. Kekerapan simbol dia F kecil. F kecil kena biasakan F kecil adalah kekerapan. Berapa kekerapan dia bagi? 3, 6, 12, 13 dan 6. Okey? Jadi kita kena tambah seorang yang dengan kekerapan kosong. Siapakah dia? Kita boleh naik balik. Kita tengok. Ini 39. Jadi dekat sini berapa? 24. 24 sebab dia ni 9, 8, 9, 6, 9, 5, 9, 3, 9. Sini sebelum 24, 24, 15. Jadi sini akan jadi 10. Betul? 10. 10, 25, 40, 45, 5, 70, 85. Betul. Kita tambah satu kelas. Itu kena ingat. Lepas tu baru kita buat kekerapan longgokan. F besar. F besar adalah kekerapan longgokan. Okay, kekerapan longgokan macam mana? Mula dengan kosong, tambah 3, 3, tambah 6. Saya biasanya yang ni saya gunakan macam ni contoh. Anak panah saya. Turun, pergi sini. Kosong, tambah 3, dapat 3. 3, tambah 6, dapat 9. Macam tu. 9, tambah 12, dapat 21. Macam tu. 21, tambah 13. Kita akan dapat 34. 34, tambah 6. Kita akan dapat 40. Nilai ujung ni mesti sama dengan jumlah kekerapan. Okey? Ini kita panggil dia untuk apa? Kekerapan longgokan. Boleh Lagi apa lagi? Sempadan atas. Bila ada sempadan atas, ada kawan dia. Siapa? Sempadan bawah. Sempadan bawah. Sempadan atas. Nampak? Siapa sempadan bawah? Ni, 10. Sebelum 10. Sebelum 10 biasanya adalah 9.5. 24. Lepas 24. 24.5. Dia kat sini. Ni, dia akan jadi sama. 24.5. Yang ini 39.5. Follow terus saja. Yang ini akan jadi 39.5. Sini akan jadi 54.5. Sini akan jadi 54.5. Dia repeat tengok. Okay, yang ini akan jadi 69.5.
Sini 69.5, 84.5, 84.5, 99.5. Cuba. Tengok ni dulu ambil maklumat tengok. Boleh nampak ke? Okey. Kalau kamu pakai handphone dia kena switch antara saya punya. Kalau kamu pakai laptop dia boleh besarkan kecil, kamu adjust. Adjust besar kecil dia. Okey? Boleh yang ni pertama. Jadi daripada data ni kita dah boleh buat dah sebenarnya. Sebab dia nak apa? Dia nak adalah histogram longgokan. Ambil kita graf. Azan. Azan tak saya. Okey. Ini kita graf saya. Boleh nampak kot minggu ni insya-Allah Kita tengok cerita dia. Sekarang Pak CY dulu. Pak CY dulu 2 cm 5. 2 cm 5. Saya akan mulakan Pak CY 2 cm 5. Sini saya dah ada. Sekeluar Sini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Kita sampai 40 je 40. Lagi lebih sikit lah. 45. Okey. Kemudian Pak CX jangan usik. Pak CX kamu kena letak sempadan dia. Okey. Sempadan mana penting? Bawah ke atas? Kita tengok soalan. Kalau soalan kita suruh buat ogif saja, kita buat sempadan atas. Sempadan atas tengok. Ada ogif tak kat soalan? Ada, lukis sebuah ogif. Kita akan terus mula dengan sempadan atas. Dekat mana? Dekat yang pertama ni. Jangan yang sini. Yang pertama terus. Di sini terus jadi 24.5. Sini 39.5. 54.5. 69.5. 84.5. Kemudian 99.5. Jangan pergi buat ikut skala dia pula ni. 15, kosong 15. Tak boleh. Pak CY je. Start dia ikut biasa. Pak CX dia kena ikut apa yang kita nak buat. Katakan nak buat sepadan atas, kita buat sepadan atas. Macam tu. Okey. Bagi cantik sikit lah. Yang baris. Alamak, dah buat habis. Dah buat habis dah. Okey. Sekarang saya akan plot histogram dulu. Histogram longgokan, dia macam biasa. Kita akan buat. Kalau kamu tengok histogram longgokan, dia mula dengan apa? Kita ambil dia punya kekerapan longgokan mula dengan kosong. Sama tanda. Tanda macam ogif. Kosong. Ni. Sepadan atas 24 kosong. Lepas tu 3. Ambil kekerapan longgokan. Lepas tu 3. 5. 3 sini. Okey, lepas 3 berapa? 9. Lepas 9, 21. Lepas 21, 34. Lepas 34, 40. Last sekali. Okey. Tapi kita bukan buat ogif lagi. Kita buat apa? Histogram longgokkan. Histogram longgokkan. Jadi kotak yang pertama kita tengok dekat sepadan atas dia. Contoh macam ni. Ni, tengok yang kat sini, saya akan tarik. Yang kosong, tak payah tarik. Kosong, tak payah tarik. Kita tarik dengan yang mula-mula ni. Tarik. Jadikan kotak. Tarik. Tarik dia daripada sepadan atas. Tarik.
tarik, tarik. Habis. Okey, lepas tarik, kita akan buat kotak. Kembari saya sumbing. Tarik. Ini namanya apa? Histogram longgokan. Yang mana? Yang kat sini sempadan atas. Okey. Yang kat sini kekerapan longgokan. Okey. Cuma kalau kamu tengok betul-betul histogram kat sini, kan? Histogram syarat dia apa? Kotak kita mesti sepadan bawah, sepadan atas untuk selang kelas tu. Nampak? Jom kita cek. Betul tak? Tengok. 24 395 nampak? 24 395 3 nampak? Dia terus jadi betul. Kan? Okey. Sini 39 54 9 nampak? Itu cara kita susun. Ini namanya histogram longgokan. Okey. Macam mana nak tukar dia OGIF? Dia soalan ni bonus sebab apa? Bila dia kata A histogram longgokan, B OGIF dia bonus terus. Sebab OGIF guna benda yang sama. Cuma beza dia, bila kita buat OGIF, kita kena sambung titik-titik kita ni freehand. Kan? Dan biasanya kalau freehand macam-macam jadilah, sangkutlah kan. Okey, jadi apa saya buat? Saya ada guna satu teknik. Saya akan guna ni. Okey, pen merah ni kamu anggap sebagai saya punya pensel yang boleh dipadam. Sebab saya tak boleh pakai pensel lah, aku tak nampak. Saya sambung dulu. Tapi saya sambung kelabu je menggunakan pensel, sambung semua titik dia. Dalam exam dia tak boleh nampak macam ni bersegi Tapi ini satu teknik. Nampak? Bila kita sambung, tapi OGIF tak boleh macam ni, segi-segi macam ni. OGIF dia mesti bentuk dia licin. Jadi kita ambil pensel 2B. Pen saya ni anggap saya pensel 2B. Kamu kena smoothkan dia. Bahasa orang putih pula kan. Smoothkan dia. Contoh, saya nampak ni dengan ni terlalu bersegi. Saya akan curvekan dia sikit. Nampak? Curvekan sikit, naik. Curvekan sikit. Nanti saya tunjuk bagi kamu nampak macam mana saya buat curve dia. Okey. Kalau kamu tengok dekat atas ni obvious. Saya ke depan sikit daripada garisan tu untuk dapatkan curve. Sebenarnya yang ini pun ada. Yang ini ada sikit. Ni ada sikit. Daripada apa? Pensel 2B dengan pensel tekan beza je. Untuk jadikan. Dia akan jadi OGIF kamu cantik macam ni. Ini namanya OGIF. Yang ini namanya histogram longgokan. Kalau kamu jumpa soalan macam ni dalam exam, markah dia 8. Yang tu yang best. Sebab ramai tak tahu buat. Ramai tak tahu buat. Histogram longgokan yang susah. OGIF biasa boleh belajar, kamu akan belajar. Kamu akan belajar buku teks banyak OGIF, soalan exam SPM pun kalau kamu buat past year question banyak jumpa OGIF. Tapi histogram longgokan jarang-jarang. Lepas tu saya buat juga soalan ni nak bagi kamu rasa apakah yang dikatakan sebagai histogram longgokan. Boleh? Okey. Ada soalan? Sebelum kita masuk graf seterusnya. Nanti saya buat slow sikit lah. Satu lah. Boleh? Semua dah ada ke? Saya pun tak cek tengok. Ya, bila. Ya, Ishraq. Alamak, tak dengar lah Ishraq. Tak dengar, saya tak dengar. Saya punya slow ke kamu punya? Saya tak tahu macam mana ni. Saya lag ke? Cuba type, cuba type.
Tak dengar sangat, Ustaz. Cikgu, Ya, ya. saya nak tanyalah kan sebab kadang-kadang saya tak saya apa confuse nak cari kekerapan melalui graf tu. Contohlah dia tak bagi table yang macam dalam soalan ni kan. Okey. Lepas tu kan kalau kita tengok, kalau poin pertama kita tahulah dia punya kekerapan tu 3 kan. Okey. Baik. Tapi poin kedua tu saya confuse nak ambil yang poin bawah yang 3 tu ke yang atas sikit tu. Cikgu faham tak? Okey, okey. Maksud dia macam ni. Yang saya rasalah ni saya cuba terjemah soalan kamu dulu kan, Kisah. Okey. Diberi OGIF kan? Soalan tu bagi OGIF tapi dia suruh cari kekerapan. Betul? Betul. Padahal OGIF dia bagi kekerapan logotkan, betul tak? Jadi soalan tu nak kita cari kekerapan. Ini soalan ni biasanya berlaku bila soalan bagi OGIF dia suruh buat histogram. Ataupun dia suruh buat poligon. Biasanya berlaku. Macam ni Macam mana nak buat dia? Simple je Aisyah. Kamu hanya perlu tolak. Kamu tanda. Contoh saya tanda. Contoh tempat titik-titik yang dibagi OGIF dia ada titik-titik. Dekat titik-titik tu kita tanda dulu. Itu adalah kekerapan logotkan. Kita tanda dulu. Kan? Bila saya tanda, saya akan tanda sini 0. Contoh, sini 3, sini 9, kita akan tanda. 3 pula cakap 9 tulis 3. 9, sini 21, kemudian sini 34 dan sini 40. Okey. Okey, yang ini namanya kekerapan logotkan. Kekerapan berada di antara kekerapan logotkan dengan kekerapan sebelumnya. Jadi kita tolak. Contoh, kita tulis. Yang ini kekerapan pula. Kekerapan macam mana? Kita tulis tolak. 3 tolak 0, 3. Ini kekerapan kita. 9 tolak 3, 6. Ini kita punya kekerapan. 21 tolak 9. Berapa? 21 tolak 12. Macam tu. Itu kekerapan. 34 tolak 34 tolak 21. Ini berapa? Betul ke saya kira ni? Saya mau hentam lah. Yang ini berapa? 6. 6, 12 betul. Ini 13 lah. 13. Kamu tolak je. Tolak. Lepas tu sini 40 tolak ni 6. Macam tu. Itu kekerapan. Okey. Bila dia bagi OGIF, kamu pakai pensel je. Pakai pensel. Lepas tu benda ni kamu boleh tukarkan jadi histogram. Cuma kalau histogram, dia tak jadi macam ni lah. Ini histogram logotkan namanya. Kalau histogram, sini akan jadi 3. Sini akan jadi 6. Dia pendek sikit. 6. Kemudian yang ini akan jadi 12. Nanti 12. Dia jadi histogram biasa. Okey. Contoh soalan ni. Dia tak suruh buat histogram. Saya nak tunjuk, saya buat histogram untuk kamu. Contoh soalan dia suruh buat histogram. Jadi kita akan buat ini mula-mula 3. Macam ni juga lebih kurang. 3. Lepas tu 6. Lepas tu 12. 10, 11, 12. Sini. Lepas tu 13. Sini sikit je. Lepas tu 6 balik. Ini histogram. Nampak? Yang tinggi ni namanya histogram logotkan. Boleh faham guys? Boleh? Boleh cikgu, boleh. Okey. Baik. Yang ni selalu jumpa ni. Dia kadang-kadang dia terbalik. Dia boleh buat, dia bagi histogram, dia suruh cari, dia suruh buat OGIF. Boleh juga. Dia boleh terbalik. Boleh vice versa lah. Okey. Kita pergi soalan nombor 2. Soalan nombor 2 kat sini, nombor 7 sebenarnya. Kita tengok soalan dia. Apa soalan bagi tahu? Jadual kekerapan berikut menunjukkan taburan tinggi bagi 100 orang murid sekolah rendah. So 100. Jadi perkataan pertama 100. 100 maksudnya apa? Jumlah kekerapan nanti yang kita akan jumpa jumlah kekerapan tu. Sebelum kita buat jadual seterusnya, kita kena tengok dulu apa dia punya perancangan kita. Kita punya perancangan. Setiap soalan tu kita kena ada perancangan. Perancangan biasanya saya buat kat tepi macam ni. Pakai pensel atau pakai pen. Tak ada masalah. Sebab tu dalam exam SPM, kamu bawa pen 3 color. Merah, biru, hitam. Contoh kamu punya jawapan kamu, main kamu jawab pakai pen hitam. Jadi pen biru dengan merah tu kamu boleh conteng. Okay, tapi janganlah bawa sampai 12 warna. Okay, tak sonoh dengan menggunakan skala. Saya akan buat skala dulu kat situ. Pedoman.
2 cm 2 cm kepada 5 cm pada paksi mengufuk. Yang ni 2 cm mewakili 5 cm paksi mengufuk. 2 cm kepada 10 orang murid paksi mencancang. 2 cm kepada 10 paksi mencancang. Okey. Lukis sebuah ogif bagi taburan tinggi murid-murid itu. Jadi soalan dia suruh nak buat ogif. Jadi idea kita bila soalan semua ogif, kita kena sediakan, kita kena ada apa? Sempadan atas, kita kena ada kekerapan longgokan, dan kita kena ada apa? Jangan lupa, kita kena ada tambahan kelas. Tambahan kelas yang mempunyai kekerapan dia 0F00. Itu kena ada, kena standby. Kan? Jadi kalau kita standby, kita buat kat situ, first kali saya akan sediakan yang dia bagi tu. Tak ada masalah. Tinggi dia bagi. Jadi saya akan kosongkan satu, terus bawah. 125, 129, 130, 134. Dia dalam exam dia kena rajin sikit sebenarnya kan. Tapi kalau biasanya dalam soalan SPM sebelum ni, saya tengok kebanyakan soalan SPM jadual tu dia dah sediakan, kamu kena isi je. Kan? Kamu kena isi. Dia tak ada buat jadual sendiri macam ni, tak cantik. Dia dah bagi kotak-kotak tapi kosonglah kotak tu. Kamu kena isi sendiri. 145, 149, 150, 154, 155, 159. Okey, tinggi. Bilangan murid apa? Kekerapan. Kita dah guna simbol kat sini, F kecil. Kekerapan mula dengan 0, 12, 20, 26, 18, 12, 6. Okey, kemudian kita dah boleh buat kekerapan longgokan F. Kita campur 0 campur 12, 12. 12 campur 20, 32. 32 campur 26, 58. Campur. Kalau nak buat anak panah macam saya buat tadi pun boleh 58 campur dengan 18, 76. 76 campur 12, 88. 88 campur 6, 94. 94 campur 6, 100. Betul tak 100? Oh, saya lupa tulis tadi. Jumlah semua tadi dia bagi tahu 100. Kita boleh cek betul. Kalau kamu buat tak dapat 100 salah. Dia kena dapat 100. Okey? Dah dapat 100, apa lagi kita perlu? Kita perlu buat sempadan atas. Contoh okey. Ogif hanya perlu sempadan atas. Kalau tak buat sempadan bawah boleh tak? Boleh? Sempadan bawah tak penting pun dalam ogif. Kita hanya perlu sempadan atas saja. Nampak? Saya tak buat bawah. Sebab atas je. Okey. Jadi saya akan buat semula dengan ni 129. Yang ni saya nampak. Ini 129.5. Cukup senang. 134.5. 139.5. Ujung tambah 0.5 je. 144.5. 149.5. 154.5, 159.5. Sekarang kita hanya perlu siapkan siapa seorang lagi yang kita tinggal tadi. Okey, jadi kita boleh cek table korang sini akan jadi 124. Ini 120. Kita tengok ni 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Disusun cantik. Okey, sepadan atas kita kat sini 124.5. Cantik tak pola dia? Cantik betul. Macam tu. Lepas tu barulah kalau ada masa, saya bukan kata mesti buat jadual dia sebab apa? Ini kalau dia tak ada table tau. Kalau tak ada table kamu buatlah cantik-cantik macam ni. Tapi biasanya dalam SPM dia bagi table siap dah. Dia dah buat kotak-kotak ni siap-siap dah. Kamu hanya perlu isi saja. Kan? Sebab markah dia tak banyak dia. Markah dia tak banyak. Kalau dia tanda kat sini kekerapan bukan sepadan atas, kamu kena isi semua betul tau yang ini. Semua betul, satu markah dapat. Semua betul ni semua satu markah.
Semua betul satu markah. Satu salah tak ada markah. Dia bukan potong, tak ada markah. Tak dapat markah pun tak boleh potong lagi. Nanti sebab tu untuk jadual, dia kata soalan tu lengkapkan jadual. 3 markah dia bagi. Kalau 3 dapat kosong, 3 markah. Kalau ada 4 dapat kosong, 4 markah. Dia ikut markah berapa tempat kosong yang kamu kena isi. Okey? Jadi sekarang kita dah boleh buat OGIF dah. Sebab apa? Kita dah ada sempadan atas, dah ada kekerapan longgokan. Dah boleh buat OGIF. Kita start buat OGIF. Ambil kertas graf. Kita try dulu. Ingat paksi Y dulu. Paksi Y dulu 10-10. 10-10 sampai 100. 10-10 sampai 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okey, satu cukup. Kamu kena ingat dalam exam kamu nanti, okey, kertas graf ni dia bagi dalam booklet tau. Dia kena jaga-jaga, buat ni kena hati-hati sebab itu je kertas graf yang ada. Kan? Katakan kamu salah, saya tak tahu, saya tak pernah jadi, belum pernah jadi sebab dalam SPM ramai pelajar yang hati-hati buat kan. Kadang-kadang kamu tak dibenarkan pakai tape tu, padam-padam tu. Kan? Kalau salah kamu kena padam lah. Tak tahu macam mana nak padam. Lepas tu kertas graf digalakkan pelajar pakai pensel. Kan? Cuma kamu kena ingat jawapan kamu nanti akan di-scan. Pastikan paksi nombor-nombor ni mula-mula tulis pakai pensel tekan tak apa. Nanti kena pekatkan dengan pensel 2B. Takut dia scan tak nampak. Ini dah berlaku kes ni tahun lepas ni. Ada pelajar tu dia selalu dapat dalam excellent dekat sekolah dia pun semua mat dia A tak pernah turun. Tiba-tiba SPM dapat B. Kan? Dia nangis. Tapi nasib baiklah cikgu dia nasihatkan supaya semak semula. Baru ni semak semula. Dah dapat result untuk semak semula, dah keluarlah result semak semula. Jadi alhamdulillah bila dia cek balik, rupa-rupanya kertas asal dia tu dia buat cantik betul. Tapi bila scan tak nampak. Sebab dia buat graf dia terlalu kelabu dia buat. Jadi pemeriksa nak cek macam mana tak nampak. Dia tak bagi markah. Nasib baik boleh komplain. Bila boleh komplain, dia kena cari semula kertas asal. Kertas asal kamu tu akan disimpan selama lebih kurang 3 bulan selepas result keluar. Dia akan simpan. Untuk berlaku sebarang komplain ke apa, boleh cek semula. Jangan nangis, tak guna nangis. Okey? Komplain, tak puas hati komplain lah. Tapi kena bayar lah. Kena bayar. Bukan free kan, komplain saja tak ada. Dia kena bayar. Tapi result kamu tak boleh turun. Itu yang penting. Jangan takut. Kalau kamu nak komplain je. Result tak boleh turun. Kalau asal tu kamu dapat A, tiba-tiba dia cek semula, banyak yang salah cek. Kamu patutnya dapat A tapi direct salah. Dapat B je sepatutnya. Dia bagi A, kamu tak puas hati, nak A+, cek-cek dapat B. Result kamu akan stay dekat A. Dia tak boleh turun. Dia cek tu hanya untuk nak naikkan saja. Boleh. Jangan takutlah. Okey. Sampai kat sini, sekarang kita kena buat sepadan atas. Bila kita buat sepadan atas, kita kena cek tau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan tak cek. Kita kena test dulu. Boleh letak je. Saya bagi tahu kamu kat sini starting dia. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cantik. Kalau ada 9 cantik. Kalau ada 10, kita kena start tengah. Reverse sikit. Itu kalau berlaku. Okey, Dilan. Okey. Kemudian, saya akan tulis dia punya sempadan atas. Kita mula dengan siapa? 124.5, 129.5, 134.5, 139.5, 144.5, 149.5, 154.5, 154.5, 159.5. Cantik. Kita plot.
Kan? Jadi plot kita start dengan kekerapan longgokan, jangan salah. Tak jadi S maksudnya salah. Start dengan kosong. Kekerapan longgokan saya ni 12 10 11 12. Lepas 12 32. Lepas 32 58. Oh dia 58 terus. 58 76. Lepas 76 88 94 94. Okey, 100. Siaplah Ogi. Sambung je kan. Dia jangan sambung lah. Main suka hati kan. Dia tak boleh berkembung. Kembung salah dia. Ambil pensel tekan. Sambung dulu. Dia kurang. Ni maksudnya yang saya buat warna merah ni, maksudnya kamu ambil pensel tekan, kamu buat layang-layang je. Layang-layang je. Dapatkan bentuk S tu. Okey. S dah cantik, nanti kita baru cantikkan S kita yang sebenar. Okey. Okey. Sekarang bagi cantik. Contoh macam ni Tengok. Yang ni saya nampak bersegi. Jadi saya akan curvekan sikit. Tengok dia keluar sikit. Dia straight terus pergi. Straight. Tutup kesan kita guna pembaris tadi. Dia seolah-olah dia akan tengok kau pakai macam kau buat freehand lah. Kalau tak ada garisan ni, dia susah kita nak buat. Tu mana? Dapatlah kita punya Ogi. Okey. Isilah cerita dia siapa kat sini. Untuk paksi ni, kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan. Unit dia apa tadi? 10 orang. Orang okey. Yang ini sempadan atas sentimeter. Ataupun kau boleh nyatakan benda tu. Benda contoh tinggi, bilangan murid boleh juga. Okey. Ni siap kita punya Ogi. Okey. Daripada Ogi apa tadi? Kita boleh pecahkan kepada 4 bahagian. Soalan nak apa? Tengok soalan Berdasarkan Ogi anda, tentukan kuarter pertama, median, kuarter ketiga, persentil ke-10 pula dia minta. Persentil ke-10. Okey. Dia macam inilah. Kuarter pertama, kuarter median, kuarter ketiga. Okay, saya akan tulis kat sini. Untuk kuarter pertama dia 1/4 daripada semua 100. Nampak? 1/4 daripada 100 kita akan dapat apa? 25. Okey, kuarter kedua sama. Kuarter kedua iaitu 1/2. Darab 100. Dia akan duduk dekat mana? Dekat 50. Okey. Untuk kuarter ketiga dia adalah 3/4. Darab dengan 100. Dia akan duduk dekat 75. Kita cari dulu nanti yang persentil tu kemudian. Cari dulu. Kat mana 25? Kita pergi dekat 25. Pakai pembaris. Kalau pakai pembaris boleh, kalau tak pakai pembaris pun tak apa. Sebab graf kita dia ada line dia. Contoh macam ni lagi senang tak pakai pembaris. 25 buat putus-putus. Kat mana kena graf je, kamu pantulkan. Pastikan kamu pantul dekat tempat yang ada garisannya untuk dibaca. Contoh saya adjust ni. Ini kuarter pertama. Kat mana? Bawah ni. Jawapan kat sini. Okay, ini kuarter pertama. Macam mana nak baca? Nak baca tu kena tengok. 1/29, 34. Berapa skala kita? Sebab tu awal-awal penting. Skala kita 2
cm mewakili 5. 2 cm ni maksudnya ada 10 kotak kecil. Kan 10 kotak kecil. Jadi 5 bahagi dengan 10 0.5. Jadi satu kotak kecil nilai dia 0.5. Kan jadi satu kotak kecil ni 0.5. Kalau ikut graf saya 129.5 130 30.5 30.5 30.5 apa? 31. 31.5 32. 32.5. Jawapan saya untuk yang ini adalah 32.5. Dia ikut graf masing-masing. Kan? Ada pelajar dapat 33, 33. Ada pelajar dapat 32 saja, 32. Dia ikut graf masing-masing kan? Okey. Tapi janganlah jauh sangat. Saya dapat 32.5, kamu dapat saya 32 pula, sorry. 132.5. Saya dapat 132.5, kamu dapat 140. Salah lah. Dia jauh sangat lagi. Okey. Itu adalah kuartil yang pertama. Dekat mana? Dekat 25 tadi. Okey, kuartil kedua dekat mana? Dekat 50. Sama juga kita buat. Kena ambil dekat mana yang ada garisan. Kalau dapat tengah-tengah, kamu bundar adjust. Okey. Lagi sekali kita nak baca. Kita boleh baca reverse. Kalau dekat dengan ni, kita reverse. 139.5, 139. 138.5, 138. Boleh Ataupun kamu boleh kira dulu. Contoh, kira dulu berapa kotak ni? 3 kotak. 3 kotak kali 0.5, 1.5. Tolak 1.5, 138. Boleh juga. Janji mesti tulis. Dekat graf kena tulis dah. Walaupun tak wajib tulis. Sebab pemeriksa mudah nak write. Dia akan write kat sini. Dekat jawapan nanti pun dia write lagi. Okey. Itu kuartil kedua. Kuartil ketiga 75. Kena turunkan ke bawah. Dia tak payah pakai baris. Kamu follow je. Janji syarat dia garisan kamu mesti putus-putus kan. Okey, jadi satu kotak je 0.5. Jadi 144 lah jawapan saya kat sini. Ini kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Soalan minta apa? Kuartil pertama, median. Kuartil kedua, kuartil ketiga. Kalau dia minta julat antara kuartil, kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Okey? Ini jawapan saya tulis. Kamu jangan tulis kat graf lah. Ni saya tulis je. Untuk hari ni lah kan. Kuartil pertama. Kamu kena tulis benda ni dekat tempat yang disediakan. Nanti dekat dalam exam dia dekat ruang jawapan tu. Dekat ruang jawapan dia ada tulis. Kat mana tempat sediakan kamu kena tulis kat situ. Kuartil pertama 132.5. Kuartil kedua sama dengan 138. Tapi soalan tanya median. Kan? Median juga adalah sama dengan kuartil kedua iaitu 138. Itu jawapan kita. Kemudian kuartil ketiga sama dengan 144 kuartil ketiga. Okey. Kalau soalan minta julat antara kuartil ni, kalau dia minta lah kan, julat antara kuartil, kamu kena buat jalan kerja sikit, tolak kuartil ketiga tolak kuartil pertama sama dengan 144 tolak 132.5. Ikut graf masing-masing. Okey, ikut graf masing-masing. Sini dapat berapa ni? 7.5. Betul ke? Saya macam tam. Yang mana kalkulator saya? Tolong kira.
11.5. Oh, 11.5. Jadi makin sikit. Okey, 11.5. Masih Syak. Okay, itu kalau soalan minta. Soalan ni tak minta. Soalan ni tak minta pun jumlah antara kuartil. Ni saya tunjuk kalau dia minta. Tapi soalan ni dia minta apa? Dia minta persentil ke 10. Persentil ke 10 maksudnya, saya buat kat sini. Okay. Persentil ke 10. Maksudnya 10 per 100. 1 per 10 lah sebenarnya. 10 per 100. 10 per. Apa? Darab dengan 100 balik. Persentil ke 10. Okey. Jadi kita akan dapat sama juga dengan kat sini adalah 100 10 je. Persentil ke 10. 10 kita kena pergi kat 10 dapatkan dia. Ni. 10 ni turunkan. Dia dapat jawapan kita kat sini. Jawapan saya kat sini adalah 129. Jawapan saya persentil ke 10 adalah sama dengan 129. Yang ini jarang-jarang. Okay? Dia boleh tanya kamu persentil ke 20, persentil ke 30. Persentil maksudnya persen. Saya per 100 tu maksudnya persen. Ini 10%. Okay? Contoh dia jadi macam ni. Katakan kamu punya data, tadi sebab 100 dia lain-lain, contoh. Kamu punya graf kamu sampai 80 je. Sampai 80 je. Kan? Bila sampai 80, 1/4 dia adalah 20. 40, 60. Jadi yang ini adalah kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, kuartil keempat. Ini kalau 80 saja. Okay. Tapi bila dia minta persentil, kan persentil maksudnya persentil ke, kita ambil soalan katakan dia minta persentil ke 20. Maksudnya 20%. 20% maksudnya 20 over 100 time dengan 80. Macam tu. Nampak? Kan? Jadi kita akan dapat kat sini apa? 16. Jadi kamu kena pergi dekat 16, dekat sini 20 ni bawah dia sikit. Bawa kena graf katakan ogif kamu macam tu, kena kat mana turun. Itu namanya percentage. Okey? Cikgu dia memang kena per 100 lah kan? Sebab dia persen. Percentage maksudnya persen. Darab Persen dia. dengan total kekerapan longgokan. Yes, darab dengan jumlah kekerapan. Baik. Itu maksud kalau dia minta persentil. Tadi sebab soalan ni dia tak nampak sangat bentuk dia sebab dia bawah nilai kita 100, dia pun 100. Dia tak nampak sangat dia punya nilai 100 ni persen. Okay? Cuma tu lah saya pun tak faham. Bahasa Melayu tu dia tukar jadi persentil. First time saya jumpa perkataan persentil ni. Kan? Okay? Itu maksud dia. Jadi soalan kita macam ni lah. Jadi kalau kamu buat soalan dia lain. Sebab tu topik ni seronok tau dalam exam. Sebab benda ni dia remeh sikit nak buat. Tapi markah dia banyak tau. Untuk kita panggil dia silibus lama, markah dia 12. Kan? Untuk kamu, dia sama ada dia duduk kat mana. Kalau dia duduk dekat section B, markah dia mungkin 10. Kalau dia duduk dekat section C, soalan ni markah dia akan jadi 15. Dia akan tanya banyak lagi. Satu soalan je. Mungkin dia suruh buat macam tadilah, ada ogif, daripada ogif tu ada histogram, kan? Campur-campur markah. Lagi best kalau benda ni duduk bahagian C. Sebab bahagian C, benda yang kita boleh buat, topik ni kita boleh buat. Graf-graf ni kita boleh buat. Kan? Kalau dia bagi 15 markah, kita sapu semua 15 markah. Kan? Bahagian C memang kamu kena score kertas 2. Sebab 2 soalan je. Kertas 2 kamu dia ada 2 soalan bahagian C. Bahagian C ada 2 soalan. Okey, tapi pilih satu, itu kelakar dia. Pilih satu. Ini markah dia ada 15. Kamu kena skor. 2 soalan, pilih satu. Dia memang semua graf kat topik ni pakai tu ke cikgu? Padan atas. Tak.
Bukan semua pakai sepadan atas, dia ikut jenis graf. Dan kita dah belajar minggu lepas, kita dah belajar graf apa? Kita dah belajar histogram dengan apa? Poligon, kekerapan, kan? Dan hari ni kita belajar OGIF. Dia ada 3 graf ni je yang standard. Okay. Untuk histogram, standard dia kita akan pakai, minggu lepas saya ajar kamu pakai titik tengah. Histogram ni dia pelik, dia boleh pakai macam-macam. Cuma kat sini dia kekerapan histogram. Kekerapan biasanya kat sini saya ambil titik tengah. Okay. Tapi kalau nak pakai sepadan atas boleh. Cuma beza dia, kalau kotak histogram kita tu, setiap kotak dia, kalau kita pakai titik tengah, pastikan titik tengah dia mesti duduk tengah-tengah kotak. Nampak? Kalau kamu pakai sepadan atas, pastikan sepadan atas dia duduk belah kanan. Kena-kena tempat dia. Kan? Dan bila ada sepadan atas, dia ada sepadan bawah. Macam tu. Itu histogram boleh pelik, dia boleh pakai mana-mana. Suka hati. Kan? Ini satu kotak je. Poligon, dia wajib. Poligon tak boleh buat apa. Poligon kita kena guna kekerapan melawan titik tengah sahaja. Kan? Dia tak boleh pakai benda lain. Dan OGIF hari ni, OGIF standard dia mesti kita pakai kekerapan longgokkan melawan sepadan atas. OGIF wajib. Histogram je dia boleh buat pilihan. Boleh? Okey? Okey cikgu, terima kasih. Tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya contoh soalan 15 markah. Itu contoh soalan 15 markah. Ini 15 markah. Tengok. Soalan nombor 3 ni. Tengok macam mana beza dia. Tengok dia tanya apa. Mana pergi ni? Oh. Patutlah dah habis. Dah tak boleh turun dah. Cik Ijaz. Baru cantik. Okey, boleh nampak Tengok. Apa yang dia bagi? Jadual kekerapan berikut menunjukkan taburan jisim dalam kilogram bagi sekumpulan 80. Soalan nombor 8. Dia ada 80 orang. Okey. Bagi taburan data di atas, hitung julat. Wow. Itu. Julat. Julat biasanya apa formula julat? Julat adalah, kalau ikut formula asal yang kita belajar dekat form 4, julat adalah sama dengan maksimum tolak dengan minimum. Ini untuk data tak terkumpul. Tapi sekarang data kita ada terkumpul, ada 35 pergi 39, 65, 69 macam tu. Kan? Jadi formula kita pun berubah. Julat kita dah menjadi sama dengan kena guna titik tengah. Titik tengah maksimum tolak titik tengah. Minimum. Itu kena ingat. Sebab apa kamu tak boleh, jangan pergi ambil 69 tolak 35. Jawapan dia mungkin betul, mungkin lari nanti. Kan? Dia kena ambil titik tengah. Jalan kerja dia memang kena buat betul-betul, kamu kena pakai titik tengah. Maksimum maksudnya kelas tertinggi. Tolak dengan kelas yang terendah. Okey? Itu jalan kerja dia. Contoh dekat soalan ni, apa titik tengah kelas tertinggi? Titik tengah kita kena ambil 65 campur dengan 69 bahagi 2. Itu titik tengah. Tolak dengan siapa? Kelas terendah kita. 35 campur dengan 39 bahagi 2. Jadi kamu ambil kalkulator 65, 66, 67, 67. Tolak dengan 35, 36, 37. Dan jawapan kita kat situ adalah 30. Okey. Itu kena ingat. Soalan apa? Julat. Julat antara kuartil lain. Ini julat saja. Julat formula dia biasanya minimum, maksimum. Tapi kat sini tak boleh ambil direct. Kena ambil menggunakan apa? Titik tengah.
Ambil nota sikit tandakan. Kedua dia minta apa? Lukis sebuah ogif. Okey. Yang ni soalan A. Kemudian kita lukis B. B kita akan buat perancangan dulu kat sini, tepi ni. Nanti kita akan buat kata graf. Dia nak apa? Ogif. Bila soalan nak ogif tadi, nampak apa? Sempadan atas. Kena tulis sempadan atas. Kemudian sini kekerapan longgokan. Nampak? Lepas tu kena buat apa? Jangan lupa. Kena tambah satu kelas. Ni kena ingatkan diri sendiri. Tulis dekat ni. Dalam kerja ni, dalam exam saya jarang jumpa pelajar buat. Sebab apa? Dia ogif. Okey, terus buat ogif. Kena hati-hati tambah satu kelas. Tambah kelas. Dengan kekerapan dia kosong. Tambah kelas. Dan bentuk ogif kita mesti S. Kita buat. Cantik baru jadi. Baru puas hati. Tapi benda ni tak wajib. Tak wajib. Tak wajib. Okay, ambil kita graf. Sangkut tak graf ni. Macam ni. Skala saya lupa. Okey. Skala untuk soalan ni sebab markah dia banyak sikit, dia tak bagi skala. Nampak? Dia tak bagi skala. Kamu kena faham sendiri skala, kena lebih kurang skala. Berdasarkan pengalaman sendiri je skala. Kan? Contoh kat sini kekerapan longgokan kita semua apa? 80 semua. Semua 80. Bila 80 kita boleh buat skala 10. Bila kita dah sebab kita tahu 10. Okey, yang ni bawah ni pula. Bawah ni kita tengok kita punya julat dia 30. Tu julat kita 30 tadi. Kan? Jadi kalau 30 kita boleh buat skala berapa? Okey, 5 boleh? 5. Kita boleh buat skala 5. 5 apa unit dia kat sini apa ni? GSIM, okey, kilogram. Skala tu kalau soalan macam ni, kamu reka skala ni saya terpulang kat kamu. Asalkan muat, yang itu penting. Okey? Kita pergi dekat graf ni. Tu kita buat skala berapa tadi? 10. Cikgu tak nak buat dia punya tu ke cikgu? Jadual. Jadual? Yang cikgu kira sepadan atas jadual tu. Saya lupa jadual. Jadual lupa patutlah. Jadual. Okey. Jadual GSIM kg. Tertinggal jadual. Okey. Kosongkan 1. 35, 39, okey, 40, 44, 45, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 64, 65, 69. Jadi ogif kita perlukan di situ kekerapan. Kita kena letak kekerapan juga sebab nak buat kekerapan kena ada kekerapan. 5, 8, 13, 19, 20, 12, 3, kekerapan longgokan mula dengan kosong, 5 tambah 8, 13, 13 tambah 13, 26, 26 tambah 19, 45, 45 tambah 20, 65, 65 tambah 12, 77, 77 tambah 3, 80, betul. Okey, cek 80. Okey, kemudian apa? Sempadan atas. Sempadan atas kita start dengan senang dulu 39, jadi kat sini akan jadi 39.5, 44.5, 49.5 kan. Okey. 54.5, 59.5, 64.5, 69.5. Jadi siapa seorang lagi kat sini? 34.5. Kat sini adalah 34, sini 30. Lengkapkan saja kan. Okey. Ini saja. Ingat, jadual ni sebenarnya sebab kita ada soalan lagi lepas tu, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, julat antara kuartil, varian, kita boleh tambah tau.
kita boleh guna soalan jadual kita sambung lagi. Nampak? Lepas tu kadang-kadang boleh tengok ada soalan lagi. Okay, variant ada. Kan? System PIY ada. Kita perlu lagi kat sini. Kita perlu titik tengah. Kita perlu semua nak tambah. Sediakan ruang sikit. Okay. Untuk OGIF, dah standby. OGIF kita hanya perlu tengok apa? Kekerapan longgokan, sempadan atas. 10, 5. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, terlajak sampai 90 lah. Okey. Ini sini kita akan buat sepadan atas. Kita check dulu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila kita dah biasa buat, kita tahu 8 biasa. 8 biasa. Okey. Kita start dengan 34.5. 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69. Cantik dah. Okey, terima kasih. Terlajak. Okey, terlajak tak apa. Okey, kita plot plot sini. Mula dengan 34.5 kosong 5 13 26 45 65 77 80. Wah, cantik. Kali ni cantik ni. Okey. Kamu akan tengok bentuk dia. Cantik S. Sambung dulu. Okey, baiki supaya lebih smooth. Okey, ngam. Ini dah siap GIF. GIF, kita tengok kita punya kekerapan ni. Kekerapan longgokan murid, bilangan murid Kekerapan longgokan orang dengan murid Sini dia punya jisim sepadan atas. Jisim kilogram. Okey, 6 untuk GIF. Boleh ikut Okey. Siap OGIF, siap jadual, julat pun kita dah buat. Okey. Biasanya kat sini dah dapat banyak markah dah. 6 mungkin 6 7 markah macam tu lah, lebih kurang. OGIF biasanya mungkin dibagi 5. Okey. Soalan seterusnya, tentukan kuartil pertama, median kuartil ketiga, julat antara kuartil macam tadi. Jadi kalau 80 macam mana kita bahagi tadi? Untuk kuartil pertama, K1, K2, K3, K4. Jadi 80 maksudnya kita bahagi 4, dia akan dapat 20, 40, 60, 80.
Kita kena buat dekat 20, 40, 60, 80. Okey. 20 sampai turun 40 sampai turunkan 60. Turunkan. Okey, 80 tak wajib buat sebab atas sekali tak payah. Okey. Yang ini kita punya kuartil pertama, median, kuartil ketiga. Di kuartil pertama, tadi kita buat 5 maksud 0.5 macam biasa. 1, 2, 3, 4, 5 kotak. 5 kotak maksudnya 2.5. 2.5. 44.5 tambah 2.5 jadi maksudnya 47. Okay, yang ini apa kotak? 1, 2, 3. Tolak 3 kotak. 3 kotak 1.5. 54.5 tolak 1.5. 53. Ini kuartil kedua saya. Kan? Kuartil ketiga 59.5 3 kotak juga. Tolak 1.5. 58. Dah. Boleh tulis jawapan. Jadi dekat jawapan, saya akan tulis kat situ. Tentukan kuartil pertama C. Jawapan untuk C. Kuartil pertama sama dengan 47. Ini graf saya. Kuartil kedua sama juga dengan median. Sama juga dengan 53. Kuartil ketiga sama dengan 58. Jadi julat antara kuartil sama dengan kuartil ketiga tolak kuartil pertama sama dengan 58 tolak dengan 47. Jadi kita akan dapat kat situ 11. Ada dapat 10, ada dapat 11, terpulang. Tengok. Okay. C dah siap. Kan? Ini kita panggil dia kuartil pertama macam tadi kan? Sama. Tapi yang penting ni dekat graf kamu kena tunjukkan. Kan? Dekat graf kena tunjukkan ni. Putu-putu ni semua kena tunjuk. Kalau boleh jawapan ni kau boleh. Jawapan tak wajib tulis kat graf. Saya yang galakkan. So kamu tulis kat graf. Okey. Sekarang kita pergi soalan last dia nak apa? Hitung varian dan sisian piawai. Okey. Nak buat yang mana? Nak buat varian ke sisian piawai? Kalau varian ke sisian piawai, biasanya kita akan buat varian. Sebab varian tak ada punca kuasa. Okey, cuma saya bagi tahu kamu, soalan SPM dia boleh tanya apa? Untuk bahagian bawah, dia boleh tanya apa? Mean, dia boleh tanya varian dan dia boleh tanya sisian piawai. Okey, mean formula kita X bar sama dengan jumlah Fx per dengan jumlah F. Maksudnya apa? Kita kena ada X. Siapa X? X adalah titik tengah. Okey, varian. Varian sisian piawai kuasa 2. Formula kita adalah jumlah Fx kuasa 2 per dengan jumlah F tolak dengan min kuasa 2. Macam tu. Itu kita punya varian. Sisian piawai dapat varian punca kuasa. Okay. Jadi apa kita perlu tambah kat sini? Yang kita perlu tambah adalah X titik tengah dan X kuasa 2. X titik tengah dan X kuasa 2. Tapi saya akan buat, tengok saya buat. Yang penting titik tengah dulu X. Titik tengah 30 campur 34 bahagi 2. 32 lah.
32, 37 tadi kita dah buat. 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67. Ini titik tengah. Okay. Daripada titik tengah yang ada, kita nak buat min, kita kena buat fx. Okay, fx. Fx maksudnya f darab dengan x. Jadi sini kosong. Okay, yang ini tak wajib buat. Saya sarankan buat je. Okay. 37 darab 5. Sekejap, saya ambil kalkulator saya. Ni 185. Okay, jangan salah ambil salah ambil lebih. Darab F 42 darab 8. 336. Kemudian 47 darab 13. 611. 52 darab 19. 988. 57 darab 20. 1140. 62 darab 12. 744. 2 bukan. 67 darab 3, 201. Okey. Jumlah dia kita dekat bawah ni. Campur. Part 205. Okey, fx. Satu lagi kita tengok graf kita ni. Kan? Formula kita perlu ada fx kuasa 2. Yang ni kita kena buat sebelah ni. Okey, ni jangan silap fx kuasa 2 senang aja. Bila kamu susun macam ni, dia senang. Kenapa saya kata senang? Fx kuasa 2 adalah fx darab dengan x. Jangan pergi kuasa 2 yang ni pula salah. Fx ni darab dengan x. Ni darab dengan ni. Jadilah fx kuasa 2. Sebelah je belah je. Nampak? Jadi sini akan jadi kosong. 185 darab 37. 6845. Sebab tu saya susun macam ni. Kan? Kemudian 336 darab 42. 14112. 611 darab 47. 28717. 988 darab 52. 51376. 1140 darab 57. 64980. 744 darab 62. 46128. 201 darab dengan 67. 13467. Jumlah dia pun kena ambil. Dua, 625. Okey, nampak? Dan jumlah kekerapan kita cek. Sini kita cek. Ni 80. Dah benda ni ada, kita dah boleh jawab soalan. Okey? Mula-mula kita jawab apa? Soalan tak suruh minta min tapi soalan variant kena pakai min. Variant nak pakai min, jadi saya akan buat min dulu. Jadi mula-mula kita akan jawab min sama dengan jumlah fx bahagi dengan jumlah f
Jumlah fx kita adalah 4205. Jumlah f kita adalah 80. Jadi kita akan dapat min kat situ. Calculator. Eh, 4250 terbalik. 5256. Saya ambil tadi. 52.56 okey. Kemudian varian sama dengan jumlah fx kuasa 2 per jumlah f tolak min kuasa 2. Kita boleh buat kat situ. Berapa? 625 bahagi 80 tolak 52.56 kuasa 2. Okey, ini mungkin jawapan mungkin lari sikit sebab saya bundar ni, sepatutnya 5625 sini. Bagi penuh lah 5625. Nanti lari. Eh? RM57.5 betul? Betul kan? 57.5 varian. Dapat varian, dapatlah sisihan piawai. Yang mana sisihan piawai adalah varian kita punca kuasakan. Tekan kalkulator je. Ha, 7.58. Boleh? Yang ini yang penat bila dalam exam ni, ramai pelajar cikgu saya macam mana nak buat dia penat. Tak apa, pelan-pelan buat, relax. Kan? Tapi kalkulator kamu ada setengah kalkulator, dia boleh buat benda ni. Dia boleh tolong kirakan varian dan sistem piawai. Boleh juga guna kalkulator. Okey? Tapi kalau data yang banyak, kadang-kadang data yang tak banyak macam ni sikit, ada pelajar dia suka buat manual, pelan-pelan dia buat, tak ada masalah. Sebab markah dia banyak, masa yang diperuntukkan untuk jawab soalan ni pun lama. Iaitu simple je, kamu cek dia. Contoh kalau markah dia 10, 15 markah. 15 markah pula, sebalik. Markah 10, 15 minit. Dia satu markah, bajet kita adalah 1.5 minit untuk jawab satu markah dalam kertas dulu. Okey? Jadi untuk hari ni, setakat ni dulu. Kita dah habis dah bahagian OGIF. InsyaAllah minggu depan, kita akan masuk satu lagi bahagian yang mana gabungan. Kan? Daripada graf, dia bagi satu graf lain, dia minta satu graf lain. Gabungan. Kan? Okey? Boleh? Boleh cikgu. Baik. Keluar saya punya. Okey. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Sekejap, saya mana? Okey. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini dapat beri sedikit manfaat pada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Baik-baik. Cikgu.